Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Cikgu berharap semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan teruskan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran pada minggu ini. Bahasa Melayu tahun 3, tema kekeluargaan, unit 2, kejayaan keluarga, tajuk Mari Bersepakat. Baiklah, kita akan mempelajari aspek seni bahasa pada hari ini. Standard kandungan 4.1 mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajaran 4.1.1 bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun, iaitu simpulan bahasa. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat bercerita menggunakan simpulan bahasa, menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun. Kriteria kejayaan pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dikira berjaya jika dapat bercerita menggunakan 4 simpulan bahasa menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun. Baiklah, kita mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu memahami gambar dan simpulan bahasa. Aktiviti memahami gambar dan simpulan bahasa. Tajuk Mari Bersepakat. Baiklah, mari kita lihat ada 2 keping gambar. Kita lihat gambar yang pertama dulu. Di dalam gambar ni kita dapat lihat situasi ini berlaku di kebun lobak. Ada 2 orang lelaki, seorang memakai topi dan seorang lagi tidak pakai topi. 2 orang lelaki ini merupakan pengusaha kebun lobak. Manakala kita dapat lihat ada seorang wanita dan juga seorang lelaki. Mereka ini merupakan pembeli. Mereka ingin membeli lobak. Murid-murid, mari kita lihat di bawah ini ada frasa. Kita baca frasa yang pertama, kebun lobak. Baiklah, ini ialah kebun lobak. Membekalkan lobak. 2 orang lelaki ini, pengusaha kebun ini membekalkan lobak. Dan yang ketiga, titik peluh. Titik peluh ini merupakan simpulan bahasa. Baiklah, kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini, 2 orang lelaki ini, pengusaha kebun lobak ini, mereka sedang mengerjakan kebun mereka. Mereka sedang menanam. Mereka sedang memungut lobak hasil daripada tanaman tadi. Baiklah, frasa di bawah ini sangat rajin. Ya, mereka sangat rajin mengerjakan ataupun mengusahakan kebun lobak mereka. Yang kedua, mandi peluh. Mereka berusaha bersungguh-sungguh. Baiklah, kita lihat gambar yang seterusnya. Kita lihat gambar yang ketiga. Di dalam gambar yang ketiga, apakah yang berlaku? Ya, tayar kereta sorong mereka masuk dalam tanah. Oleh itu, salah seorang daripada rakan ini mencari jalan, berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang berlaku ini. Mereka perlu mengeluarkan tayar yang tersangkut di dalam tanah ini supaya kereta sorong ini boleh digunakan seperti sedia kala. Di dalam gambar yang keempat, mari kita lihat. Mereka meletakkan papan di dalam lubang. Cara nak atasi masalah ni tadi, mereka letak papan di dalam lubang. Mereka bulat hati. Mereka tetap dengan pendirian mereka untuk menarik kereta sorong ini keluar daripada tanah. Okay, seorang perlu tarik dan seorang perlu tolak untuk menyelesaikan masalah kereta sorong dia. Aktiviti kita yang kedua, mencari maksud simpulan bahasa. Baiklah, jika murid-murid lihat, terdapat 4 simpulan bahasa yang terdapat daripada bahan tadi, daripada gambar dan frasa tadi. Kita tengok yang pertama, simpulan bahasa titik peluh. Titik peluh. Simpulan bahasa ini membawa maksud hasil usaha
sendiri. Kebun lobak tadi mereka mengusahakannya sendiri. Baiklah, kita lihat. Yang kedua, mandi peluh. Mandi peluh. Mandi peluh ini bermaksud kerja kuat. Kita dapat lihat tadi mereka kerja dengan sekuat hati, bersungguh-sungguh mereka melakukan pekerjaan mereka untuk mengusahakan kebun lobak. Yang ketiga, cari jalan. Cari jalan, mereka berfikir macam mana untuk mengatasi masalah yang berlaku. Apa masalah dia tadi? Masalah dia tadi, yang tayar kereta sorong tadi termasuk dalam tanah. Jadi, mereka perlu berfikir, cari jalan untuk atasi masalah. Okey, yang keempat, bulat hati. Membawa maksud pendirian yang tetap. Mereka perlu sepakat. Mereka perlu bulat hati untuk menarik kereta sorong tadi yang tersekat di dalam tanah dengan menggunakan papan. Baiklah, aktiviti kita yang ketiga, iaitu bercerita menggunakan simpulan bahasa. Baiklah, dalam aktiviti ini kita perlu menyambung cerita. Cerita ini telah diberikan, kita perlu sambung cerita. Mari kita baca dulu perenggan yang pertama. Amin dan Arif adik-beradik. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Mereka membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua, puji Encik Husin. Terima kasih Encik Husin, balas Amin dan Arif. Dia dua orang ni tadi bernama Amin dan Arif. Kita perlu sambung jalan cerita ini menggunakan gambar tadi. Mari kita lihat. Baiklah, di dalam gambar yang kedua, cikgu telah sediakan satu perenggan. Okey, mari kita bercerita menggunakan simpulan bahasa bersama-sama. Amin dan Arif sangat rajin. Setiap hari mereka bermandi peluh di kebun. Mereka bersungguh-sungguh bekerja untuk memastikan kebun lobak mereka membuahkan hasil. Ya, simpulan bahasa di sini mandi peluh, iaitu mereka bekerja keras untuk mengusahakan tanaman kebun lobak mereka. Seterusnya, di dalam gambar yang ketiga tadi, ini jalan cerita dia. Mari kita sambung cerita. Pada suatu hari, semasa mereka sedang bekerja, tiba-tiba tayar kereta sorong Amin termasuk ke dalam lubang. Arif cari jalan untuk mengeluarkan tayar kereta sorong tersebut. Ya, salah seorang, iaitu Arif, mencari jalan. Dia berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah kereta sorong mereka ini termasuk dalam lubang ni tadi. Baiklah, kita sambung lagi cerita. Setelah mereka mencari jalan tadi, apa yang mereka buat? Arif meletakkan papan di dalam lubang. Mereka bulat hati dan bertekad menarik kereta sorong sekuat hati mereka. Akhirnya, tayar kereta sorong berjaya dikeluarkan oleh Amin dan Arif. Mereka meletakkan papan di dalam lubang. Mereka bulat hati tetap dengan pendirian mereka dan bertekad untuk menarik kereta sorong dengan sekuat hati, dan akhirnya tayar kereta sorong boleh dikeluarkan. Seterusnya, aktiviti yang keempat. Baiklah, murid-murid perlu jawab latihan di dalam lembaran yang cikgu sediakan. Baiklah, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.